Kita sampai di muka surat 79. Muka surat 79. Tajuk malam ni dia kata Nabi menjampi lindung akan dua cucunya daripada sekalian yang memberi mudarat. Nabi sayang cucu ni bukan setakat sayang kita baca dalam hadis-hadis tadi saja. Rabat naik atas belakang pun Nabi pegang elok-elok letak. Bukan setakat itu saja. Nabi ikuti dengan doa-doa yang baik-baik kepada cucu-cucu dia. Malam ni dia nak main cerita dekat kita benda ni. Dia kata Nabi SAW pernah menjampi minta lindung dua cucunya daripada sekalian yang memberi mudarat. Sama ada mudarat itu daripada hantu syaitan, sama ada daripada hantu. Hantu ada ke tuan-tuan? Hantu. Syaitan tu lah hantu. Syaitan, iblis ni semua hantu lah mereka ni. Mereka ni dia buat kerja jahat. Kan? Saya ada buat cerita duduk lintas Jambatan Pulau Pinang itu. Semalam dah cerita sikit lah. Kan? Abang kau perempuan. Kata dia hari daripada abang kata ada tiang 56. Semalam dah cerita lah. Siapa tengok YouTube malam dengar dah lah. Kata ada satu tiang nama tiang 56 di Jambatan Pulau Pinang. Berhantu dia kata. Tang tu ada ayam. Ayam apa? Ayam pusar tu. Dia panggil apa ayam apa? Ayam duk musim tu. Konon ceritanya. Dan dia mau korban tiap-tiap tahun. Amboi cerita. Tuan-tuan jangan percaya ni cerita orang Pulau Pinang. Orang Pulau Pinang kalau cerita gaya Allah. Takut dengar. Kan? Baru cerita macam tu. Dia dua abang kata ni kata tiang 50 nak tahu tang mana kata daripada tengah ni menghala ke pulau. Dia kata dengan kelajuan kereta 70 km sejam dia ambil masa baru dua abang itu dia tersedut merepek lalu cerita apa dia tak percaya. Alhamdulillah. Kan? Tapi hadis Nabi SAW secara jelas menceritakan singgahsana syaitan di mana? Di tengah lautan. Itu hadis. Nabi kata singgah sana. Apa maksud singgah sana tuan-tuan? HQ. HQ. HQ ni apa? Headquarters. Headquarters terbesar syaitan ni di mana? Di tengah lautan. Aja yang mereka buat teori mai Bermuda Triangle, mereka apa nak ceritakan, nak bawa kata di situ sebenarnya HQ iblis dan syaitan. Dan kita baca dalam hadis cerita kata apa? Iblis syaitan ni hari-hari mereka ni keluar daripada HQ mereka, pergi buat kerja masing-masing di tempat yang ditentukan. Dan tiap-tiap hari mereka kena balik bagi report kepada general besar mereka. General no lah pujuk Nabi Adam suruh makan apa dulu. Dialah general. Mereka tak mati mereka ni. Tak mati. Dialah ni pangkat ke tak ada baju nak buah. Penuh. No, dia ada di tengah lautan. Iblis syaitan ni semua balik tiap-tiap hari kena report duty. Balik report di HQ. Janda akan tanya, apa hang buat hari ni? Dan iblis syaitan ni akan beritahu, hari ni aku dah buat dia ni supaya minum arak, aku dah buat dia ni suruh buat lagu ni, suruh buat apa-apa. Janda kata apa? Hang tak buat kerja. Sehinggalah apabila yang dilaporkan itu dia kata hari ni aku berjaya menjadikan sepasang suami isteri bercerai. Dia kata hak ni aku nak dengar. Keruntuhan rumah tangga itu adalah benda yang sangat dikehendaki oleh iblis dan syaitan. Pasal apa tuan-tuan? Apabila pecah belah satu rumah tangga, mangsa yang ada dalam rumah tangga tu berapa ramai, semua tu akan diperdayakan oleh syaitan. Isteri jadi ibu tunggal, anak-anak sudah jadi yatim, bapa tak ada dan sebagainya. Disitulah iblis syaitan nak masuk. Dia lebih mudah kerja dia untuk nak memperdayakan anak cucu Adam alaihissalam ini. Bila dia bagi tahu kata hari ini aku berjaya putuskan, pecah belahkan sebuah rumah tangga, general kata bagus. Yang ni yang aku nak dengar. Di mana berlaku benda ni? Dalam hadis Nabi SAW kata, di singgasana iblis. Di mana? Di tengah lautan. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Maka Nabi SAW dalam bab kita nak baca ni, dia minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala lindung cucu dia dua orang ni, Hasan dan Husin ni, daripada hantu syaitan. Dia kata.
Dan minta supaya diselamatkan dua cucu ni daripada menatang bisa. Menatang bisa. Tuan-tuan, dulu, walaupun dulu pembangunan korang, kita jarang jumpa ulang tedung selah. Lah ni punya banyak ulang tedung selah. Di Kuala Ketir baru ni naik duk atas bumbung. Allahu Akbar. Dia naik duk atas bumbung, bawah bumbung zinc tu. Satu kampung Raya Hondah turun buka bumbung rumah hamba Allah ni, bangkit kata bangkit. Tedung selah. Ini binatang bisa. Ulang kapak pun bisa dah, tedung selah tuan-tuan. Dia boleh bangkit berdiri, hapus kita ni, dia boleh berdiri. Kan? Bukan dalam gambar Nagin petang-petang tu, yang tu mengarut. Dia boleh panggung macam tu. Lagi bisa daripada kobra hitam ni. Tedung selah ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi minta doa kepada Allah supaya cucu dia dilindungi daripada seumpama ini. Daripada tedung selah, lipan, kala jengking apa. Minta supaya dilindungi binatang yang berbisa daripada ular, lipan, kala dan sebagainya. Dan daripada mata manusia yang memberi mudarat ke atas orang yang dipandangnya. Yang ni. Kita baca dah dalam kuliah yang lepas apa dia? Dia panggil al-ain. Ainun maksud dia apa? Mata. Al-ain maksudnya pandangan mata jahat. Evil eye, orang putih kata. Evil eye. Kita tak tahu, tuan-tuan. Dalam kalangan kita ni, jiran kita, adik-beradik kita, kawan rakan kita, tempat kerja kita, kita tak tahu siapa yang ada evil eye dengan kita. Biasanya, kalau Allah bagi kat kita kelebihan, adalah orang yang sakit mata. Ada. Allah bagi kat kita rupa paras serak sikit, ada orang sakit mata. Allah bagi dekat kita ilmu lebih sikit, ada orang sakit mata. Allah bagi dekat kita kesenangan hidup sikit, ada orang sakit mata. Allah bagi apa juga benda yang merupakan kelebihan pada kita, akan ada orang yang sakit mata. Dan inilah yang dikatakan al-ain. Nabi minta supaya Allah Subhanahu wa taala lindungi cucu dia daripada al-ain, daripada pandangan mata jahat manusia. Saya tak ada tadi nak keluar dah Facebook, tengok ada satu kawan saya pada Sarawak ambil gambar dekat pos kereta rumah abang dia. Pos kereta. Ada orang main bubuh nasi. Satu lungguk nasi dengan apa kan, nampak pelik lah. Dia ambil gambar. Abang dia telefon dia main ambil gambar, hantar. Dia kata, Ustaz, tolong Ustaz ni nak buat lagu mana? Faham tak? Tak tahu lah apa dia. Siapa dia? Tak tahu nak main nak lungguk satu nasi dekat pos kereta, siapa? Adakah itu angkara al-ain, ataupun itu angkara sihir jahat, ataupun wallahu a'lam. Orang kita ni pelik, tuan-tuan. Dia suka bergaduh. Kawan menyaga lebih sikit, dia nak pedajai kawan tu. Dia nak pelingkup menyaga kawan tu. Punya susah payah kawan tu nak bangunkan perniagaan dia, dia senang-senang nak pergi pelingkup perniagaan kawan tu. Dia tak boleh tengok orang senang, dia jadi tak senang. Benda ni besar di dalam Islam, sehingga kan tajuk dia kita baca tak tahu berapa bulan, kalau campur dengan cuti lagi banyak bulan. Tak habis. Cerita pasal al-ain, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, hadis yang menunjukkan yang demikian itu. Kata dia, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhul Hasan wal Husain. Itu hadis. Kata dia diriwayatkan kepada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur alimnya. Namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas. Siapa dia ni tuan-tuan? Pupu Nabi, sepupu Nabi. Dia anak Al-Abbas, Nabi anak Abdullah. Abbas dengan Abdullah ni dua beradik, sepupu Nabi, dan dia alim besar. Dia ni alim besar. Katanya adalah adat Nabi SAW menjampi, lindungkan dua cucunya. Benda ni menjadi amalan Nabi. Nabi ni bukan sekali, berkali-kali. Nabi keep on doa. Teruskan berdoa. Minta Allah selamatkan keluarga dia, terutamanya dua cucu dia ni. Macam tu. Iaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, daripada sekalian yang memberi mudarat akan keduanya.
Sambung hadis tu, dia kata yaqulu, ini doa dia. U'idhukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ini siapa yang duk belajar apa Darus Syifa, Tuan Guru Allah yarham Tuan Guru Datuk Arundin, dia hafal doa ni. Ini doa ma'thur, doa yang sumber daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam doa, dia kata aku minta supaya dilindungi dan ditolakkan keburukan kepada kedua kamu, yakni kepada Hasan dan Husain, dengan segala kalimah Allah yang sempurna. Kalimah Allah yang sempurna apa dia? Quran. Quran itu ada barakah dia, ada berkat dia. Nabi doa, Nabi kata, ya Allah, lindungilah cucu aku dengan kemuliaan Quran ini. Minta lindung cucu aku ni. Yakni dengan Quran ataupun dengan sekalian kitab yang diturunkan ke muka bumi ini. Selain daripada Quran, Taurat hak betul itu, Zabur, dan ini semua adalah kitab yang Allah bawa turun. Ini semua termasuk di dalam kalimatullah, di dalam kalimat Allah. Daripada mereka ni semua kena penyakit syaitan dan juga binatang bisa. Seperti ulang, kalajengking, lipan dan sebagainya. Dan minta supaya dilindungi mereka daripada pandangan mata jahat yang boleh memberi mudarat. Minta supaya cucu Nabi dua orang ni selamat daripada kena pandangan mata jahat. Daripada orang berdengki, daripada orang tak senang hati dengan dia. Yakni mata manusia yang pandangannya dengan pandang dengki. Dia tengok tu kita tahu dia dengki. Begitu. Lalu kena mudarat pandangnya itu atas orang. Dengan kerana dia tengok tu dengan tengok penuh kedengkian dan meluat. Orang yang kena tengok tu boleh jadi tak elok dekat dia. Itu tu sebab orang pesan kan, kita kalau dapat anak, dapat cucu, comel-comel ni, tak usah duk publish dalam Facebook. Tak usah. Tak usah. Dapat anak, tengok Allah segaknya budak ni. Kan? Tengok cucu kita orang segak. Tapi duk tayang dalam Facebook. Tak usah. Pasal apa? Pasal kita invite, kita menjemput ain daripada orang. Bukan semua orang, 10 orang tengok, bukan 10 orang kata Alhamdulillah. 10 orang tengok, ada seorang aja kata, Cik, nak tunjuk kata cucu. Ada seorang. Habis. Kita mendedahkan cucu kita yang tak ada dosa apa, baru beranak, mai suci, bersih ni, kita pergi dedahkan dia kepada satu bahaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, dengan kerana itu, kena mudarat akan pandangan mata jahat manusia itu. Baik, masalah. Dia kata menjampi orang dan diri sendiri itu harus ia dengan dalil Nabi SAW ada buat jampi dan juga ada menjampi orang lain. Dia kata apa hukum kita jampi diri kita sendiri kalau kita sakit. Kita sakit, kita pegang tempat sakit tu, baca Bismillah, 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 baca doa yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Apa hukum dia? Hukum dia sunat. Pasal betul itu sunnah Nabi SAW. Doa kepada orang pula. Doa macam Nabi doa dekat cucu dia. Itu sunnah Nabi SAW. Iaitu dua cucu seperti yang tersebut di dalam masalah tadi. Maka bagi seorang kita boleh menurut sebagaimana perbuatan Nabi SAW itu. Yakni menjampi diri sendiri dan menjampi orang lain. Boleh. Tadi ni kalau kita nak baca untuk diri kita, kita ubah depan tu jadi a'udzu. Kalau kita nak doa untuk anak, u'idzu. U'idzuka kalau seorang. Nabi doa untuk dua cucu dia, u'idzukuma, dua orang. Kalau untuk kita, a'udzu bi kalimatillahi tammah. Doa untuk kita. Ya Allah, minta supaya Allah lindungi kita dengan kalimah dia yang sempurna. Wa min kulli syaitanin. Dan minta lindung kita daripada gangguan syaitan. Wa hammah. Dan daripada kena binatang yang berbisa. Wa min kulli ainin lammah. Dan daripada pandangan jahat manusia. Daripada dengki manusia. Kalau nak doa untuk kita, a'udzu. Kalau nak doa untuk orang, u'izuka. Itu saja. Okey.
Jadi siapa ada kitab boleh tanda di situ, balik dia boleh buat amal. Dan itu adalah sabit daripada Nabi SAW. Baik, doa itu kerana nak menolakkan daripada sekalian yang memberi mudarat atas badan sendiri, ataupun menolak daripada mudarat jin syaitan, ataupun daripada menatang bisa, ataupun mudarat yang datang daripada manusia dengan sebab pandangan matanya yang hasad dengki itu, atau dengan sebab sihir dan sebagainya. Sihir, ada tak ada tuan-tuan sihir dalam masyarakat ni? Ada. Sihir dengan kepelbagaiannya, dengan macam-macam jenis duk ada lah ni. Dulu teruk lagi, lah korang dah, tapi ada lagi. Sihir ini ada lagi, black magic ni, buat ke orang dan sebagainya, ada lagi duk jadi benda-benda macam ni. Tapi kita mau ingat satu, benda ni tak boleh jadi melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Masalah dia kata menjampi menurut seperti mana jampi Nabi SAW itu disunatkan oleh syarak kita. Maka sayogia bagi orang mukmin itu apabila jampi turut sebagaimana jampi yang dibuat oleh Nabi SAW seperti dalam masalah tadi. Satu dia kata dia ada disiplin dia. Kalau nak jampi ikut macam yang Nabi tunjuk. Jangan piduk mengarut, merapu dan sebagainya, jangan. Kan, piduk sebut dengan berkat panglima hitam lah apa ni, semua karut. Kan, ni semua karut. Mula cantik dah, auzubillahi minasyaitonir, bunyi darah hello, auzubillahi minasyaitonir, bismillahirrahmanirrahim, lepas tu tak bunyi apa. Bunyi hitam ya sebatah tu. Apa hitam ikut mana pula? Rupanya ambil berkat panglima hitam. Ini mengatakan. Jampi ni ada tak ada dalam Islam? Ada, tapi ikut cara yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Dan jampi itu hendaklah dengan ayat Quran ataupun dengan ayat kursi ataupun apa-apa ayat yang lain yang harus jampi. Lain daripada itu selama jawab baik, selama jampi itu tidak bawa kita kepada kufur dan syirik kepada Allah. Jaga yang tu. Baik. Masalah saat kita jumpa orang sakit ni, saat lagi punya tajuk. Sakit, pergi jumpa orang bukan Islam, suruh berubah. Saya lagi. Baik, dia kata apa? Masalah menjampi itu disuruh turut seperti mana Nabi Ibrahim AS. Sebagai tersebut dalam hadisnya begini. Kata dia, wa yaqulu hakaza kana Ibrahim yu'awwidhu Ishaq wa Ismail alaihimassalam. Maksud dia apa? Dan sabda Nabi SAW, itulah, demikian itulah Nabi Allah Ibrahim AS menjampi minta lindung dua anaknya yang bernama Nabi Ishaq dan Nabi Ismail AS. Ni hak tadi ni. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa wahamah wa min kulli ainin lamah. Doa tu bukan doa Nabi Muhammad, tapi itu doa asal daripada Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim doa minta Allah lindung dua anak dia. Siapa dia dua anak Nabi Ibrahim? Nabi Ishaq dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim doa macam tu, Nabi ambil doa Nabi Ibrahim tu. Nabi pula doa kepada dua cucu dia, iaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nak habang kata apa? Ambil tu bagi kena jalan. Nabi Muhammad sendiri ambil daripada Nabi Ibrahim. Siapalah kita ni? Kita tak mau ambil daripada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihimassalam. Siapalah kita ni? Baik. Dan kata dia lagi, dan jadilah sepotong hadis itu menunjukkan bahawasanya Allah menyuruh turut sebagaimana jalan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan ini hadis hasan lagi sahih. Baik, masalah. Dia kata bab ma jaa annal ain haqqun wal ghaslu lahumah. Bab yang datang pada menyatakan bahawasanya ain itu memang ada. Pandangan mata jahat ni bila tengok dia mai dengki, dia mai sakit hati, lepas tu dia jadi tak elok dekat orang yang dia tengok tu. Dia kata apa? Itu memang ada. Jangan tak percaya, dia kata. Dan pada pekerjaan mandinya. Mandi ni tentu kena faham juga siapa yang nak kena mandi. Siapa nak kena mandi? Kawan yang tengok kawan tu dan kawan tu pergi jadi tak ketahuan,
Kawan yang tengok kena mandi ke? Kawan yang kena tengok yang jadi tak tahuan tu kan nak kena mandi? Agak-agak tuan-tuan siapa nak kena mandi? Tuan-tuan mesti ingat kata, kawan hak kena tengok hak jadi sakit tu kena bawa pergi mandi. Tuan-tuan mesti ingat lagu tu. Betul ke lagu tu? Kena baca apa tahu? Betul ke lagu tu? Kita baca. Ketahuilah saudaraku, ain itu nama penyakit yang kena dengan sebab pandangan mata orang yang hasad dengki. Start dengan dia dengki. Akhirnya orang yang kena dengki itu jadi sakit. Dia kata. Maka ini satu perkara yang sabit dalam syarak. Benda ni ada. Memang betul. Dan disebut oleh Nabi. Dia kata. Sesungguhnya pun diharuskan oleh akal kita. Dan benda ni bukan kata Nabi kata aja. Kita fikir logik akal pun betul. Bila ada orang dengki kat kita, dia akan buat tak elok kat kita. Akal kita fikir pun boleh terima benda tu. Betul. Pasal apa? Pasal dia dengki kat kita. Pasal tu yang dia buat benda ni. Kalau zaman lah ni, viral lah. Dia tak suka kat kita, dia buat satu cerita fitnah, dia viralkan benda tu. Kaki nak forward ni ramai. Lebay forward, dia panggil. Lebay forward ni duk dah ramai. Dia dapat benda hak tak elok ni, dia nak forward cepat. Dia tidak mau ambil masa untuk tabayun, untuk nak cek sejauh mana betul benda hak mai kat phone dia tu. Dia kira mai benda tu sensation, benda tu sensasi. Dia forward cepat-cepat. Dia nak dia menjuarai kerja-kerja forward ni. Dia nak menjuarai. Aku yang forward tu, dia nak yang tu. Baik. Kemudiannya tahu kata benda hak dia forward tu tak betul, dia sengak. Kod kata dia nak tolak balik kata ni, minta maaf hak saya tolak tadi tu semua tak betul, saya minta maaf tolong tarik balik. Tak sekali-kali. Dia kira tak apalah, dia settle dengan Tuhan di sana esok. Amboi, hebat dia ni. Dia nak pergi settle dengan Tuhan dia tak sini, dia tak payah settle. Tuan-tuan, cuba tengok manusia kita ni. Dia forward ni tergopoh-gapah nak forward, bila tahu kata tak betul, dia tak betul balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sesungguhnya pun diharuskan oleh akal benda ni. Dan syarak kita mensabitkan yang demikian itu, cukup ada ajar dengan cara tolaknya. Syarak bagi tahu pula, kalau dah kena al-ain, kena penyakit ain ni, nak settle macam mana? Syarak bagi tahu. Agama bagi tahu. Dan cukup hukum berlindung daripadanya. Maka di sini didatangkan hadis daripada Imam At-Tirmizi yang menunjukkan atas bahawasanya ain itu memang ada betul. Dan benda itu adalah pekerjaan yang sememangnya ada. Kata dia an Habis At-Taimi. Jangan tengok nama orang Arab. Habis nama dia. Habis. Orang tanya nama apa? Habis. Taklah nama apa? Habis. Takkan habis kot nama tak ada nak buh habis dah. Nama dia Habis. Ni, dia ni rawi hadis ni an Habis. Nama dia Habis. An Habis At-Taimi radhiyallahu anhu. Kata dia annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la syai' fil ham wal 'aini haqqun. Tuan-tuan tengok hadis tu. Pendek aja. Dia kata diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Habis. Nama Habis. Habis At-Taimi radhiyallahu anhu. Baru ni keluar surat bang apa yang sampel sekali dalam Malaysia ni nama apa? S dia, satu huruf dia. S. Perempuan. Sampai keluar TV dia. Besar dah pun baru jadi famous dia. S. Orang tanya nama apa? S. Yalah S apa? S Samsudin ke? S apa ni? S Subramaniam ke? Dia pakai pelit depan S saja. Singapura, S apa? S lah. Dah lah S apa? S lah. Nama dia satu huruf. S binti apa? Tuan-tuan. Ni bagus. Dua ada A sampai Z ni, tuan-tuan pilih lah mana-mana. Bagi orang yang dapat anak yang duk pening tak tahu nak buah nama ni. Saya hak ni yang saya paling tak suka kali. Bila orang duk tanya, Ustaz, saya dapat anak laki-laki, minta Ustaz cadangkan nama. Saya cukup stres benda ni. Pasal anak-anak saya pun semua orang perempuan yang buah nama. Saya tak arti nak buah nama ni. Saya tak pandai. Dia baru tanya ni. Kita tak boleh nama apa, tak balas janji, tak bawa makna tak elok. Tu nak minta Ustaz cadang. Janganlah. Aku banyak kerja lagi nak buat. Bagi A, B, C sampai Z lagi, ambil mana satu, baru ada kan.
S saja dia huruf. Bagi yang payah sangat tak tahu nak fikir ni, pilihlah satu X ke apa ke satu huruf, M ke apa satu huruf pergi satu huruf ke dah habis. Yang tu pun dia boleh terima untuk jadi nama orang. Okey, baik. Jadi sahabat Nabi ni nama dia apa? Habis. Gamak dia nak pergi report dulu kot, dia pergi tanya, polis tanya nak buat nama apa? Dia kata Habis fikir dah. Habis, dia buat nama Habis. Mungkin. Kadang itu tak betul yang percaya. Okay. Dia kata nama dia ni Habis At-Taimi radhiyallahu anhu. Bahawasanya telah mendengar ia akan Nabi SAW bersabda, tiada apa suatu pada burung hantu. Ya. Nabi SAW habaq apa? Dia kata jangan duk percaya ni benda-benda superstition. Orang putih kata superstition. Benda karut-marut. Benda tahyul. Okay. Nak tidur balik masjid lagi, nak tidur. Mai pukul 1:30 tu tak boleh nak tidur lagi. Balik kanan tak kena, balik kiri tak kena. Dengar bunyi burung. Allah, dia kata. Awak belah. Bila dia kata awak, abang, maksud apa? Ada orang nak mati. Dia percaya benda macam ni. Burung tu bunyi, biar pergi kat dia lah. Takkan dia tak bunyi dia. Oh, kacau. Dia tak ada orang nak mati. Bini kata, bang baru balik mengaji, merepek lagu ni. Dan dia kata, aku hidup tak lama lah. Dia kata, tapi lepas-lepas kalau bunyi lagu ni, ada orang nak mati. Memanglah hari-hari ada orang mati. Hari-hari ada orang mati. Kan? Nabi SAW kata apa? La syai' fil ham. Nabi kata. Tak ada kena mengena dengan bunyi burung hantu ni. Tak ada kena mengena apa, tak ada sempena apa. Nabi sampai habaq lagu tu. La syai'. La syai' ni maksudnya, tak ada apa. Hanya duk fikir apa pelik-pelik. La syai' fil ham. Bila burung hantu bunyi, tak ada apa kena mengena apa. Jangan duk fikir macam-macam. Nabi kata tu semua karut. Nabi bagi tahu macam tu. Maka tiada apa suatu dengan sebab bunyi burung hantu. Atau pada burung yang berterbangan malam-malam. Malam-malam, berdebung, kata bunyi langgar cermin rumah dia. Burung terbang, dia pun malas spotlight tak pasang, apa main langgar cermin rumah kita. Berdebung kata kena. Dia kata pi lah. Budak-budak balik semua dah kah? Dia mula duduk tanya lah. Bini dia kata ada ni abang tak balik lagi. Ni yang telefon dia, kata suruh berhenti sat dalam tengah jam tu saya duduk berjalan kereta. Lepas saya apa? Kalau berjalan agak accident dia lah. Burung tu main terentuk cermin rumah dia, dia pergi rawit dengan anak dia naik accident. Nabi SAW kata apa? Jangan duk pergi percaya benda-benda macam ni. Yang dijadikan tengok untung itu, bahkan semuanya itu bohong. Tengok sempena ni, pergi percaya kata akan dapat hasil macam ni, pertama. Dia tadi semua kawat. Dan bermula penyakit ain dan penyakit pandang mata jahat, mata hasad itu sebenar berlaku. Nabi kata hak bunyi burung, pergi duk ingat macam tu semua karut, itu tak ada kena mengena. Tapi pandangan mata jahat, Nabi kata hak tu sebenar. Yang tu betul. Orang keliling kita boleh dengki kat kita, itu berlaku. Nabi kata, jangan duk kata yang tu tak jadi. Itu boleh jadi. Baik. Masalah, dia kata. Burung hantu yang diiktikadkan orang padanya itu, semuanya itu bohong. Dia kata. Iaitu kata orang, burung hantu yang sentiasa ia berbunyi pada waktu senja dan malam, istimewa pula. Dia suka berbunyi sambil duduk di atas kubung. Dan merata-rata tempat yang ditinggalkan orang. Burung tu. Pasal apa orang panggil burung tu? Dulu, dia suka duduk atas kubung. Dulu. Lah burung tu lah, di rumah pun dia duduk. Lah, burung tu tak ada lah ni. Nak abang kat anak-anak ni, nak abang kata burung tu. Nak tunjuk tak boleh dah. Melainkan buka gambar dia tunjuk ke dah. Ni burung tu. Dia tak nak tengok burung ni ayah. Burung ni pun dah tak ada dah lah ni. Burung tu ni, spesies yang semakin pupus. Dulu ada. Dulu senang-senang. Dan kebanyakan tempat dia pergi duduk bertenggek apa? Atas pokok kemboja di kubung. Jadi orang kaitkan sekali, panggil dia burung hantu. Mesti duduk atas kubung. Orang kita ni dengan kubung kira hantu lah. Kubung. Orang mati dengan kubung kira hantu. Kan? Bila lalu kalau rumah kampung kan, rumah dia dengan rumah Tok Guru mengajar Quran tu nak kena lintas masjid, ada kubung pasang. Jalan tu tak lagi, hak nakai ni lari, bubah-bubah dia kata, hantu kubung. Kalau dia akan pelekat lari.
Cukup takut dengan kubur ni. Nampak? Tak bagus. Sedangkan apa? Kubur ni tempat yang disuruh kita ziarah untuk mengingatkan mati. Bukan nak mengingatkan hantu. Untuk mengingatkan kita satu hari akan mati. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata i'tikad orang-orang ialah asalnya nyawa orang mati yang jadi burung. Dia mula nak merepek lah. Kata burung hantu tu sebenarnya orang mati. Orang hak mati tu, nyawa dia masuk dalam badan burung tu. Dia piduk karang lagu tu. Nampak? Dia kata, maka apabila malam, keluar ia mencari ayam. Dan berbunyi semacam yang selalu didengar itu. Dia kata tu keluar tu orang mati. Hantu cari ayam. Tuan-tuan, apa asal usul bila selesai ke bumi mayat piduk jurus ayam tu? Apa asal usul dia? Adakah dia daripada suruhan agama? Jurus pula ni ayam mawang ni. Jurus. Adakah dia mempunyai satu sumber daripada hadis ataupun sebagainya? Boleh cari ya. Tapi lah ni kita tengok daripada orang besar-besar mati sampai hak kampung ni pun buat juga. Ayam mawang ni duk jurus dia kubur. Apa hukum buat kerja lagu tu? Saya suka satu lah ni tuan-tuan. Kitabnya Sahibus Samahah. Datuk Seri Mufti Wilayah Persekutuan. Okay. Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri. Bagus dia. Saya respect betul dekat dia ni. Nak panggil dia orang tua pun tak boleh. Pasal dia muda daripada saya lagi. Tapi dia buat kelayak macam orang tua tu. Muda daripada saya lagi. Tidaklah bermakna saya ada buat kelaku macam orang muda. Dah kan. Tapi dia ni dia buat kelaku macam orang tua. Saya duk ingat dia umur berapa? 65, 70 kan nak pergi 80. Kita duk ingat. Kita pun ronda cari tu. Allah, muda daripada kita rupanya. Pasal apa tuan-tuan dia jadi macam tu? Pasal dia warak. Dia warak. Orang tua ni. Dia warak. Dia ni, dia tak controversial. Tapi kerja jalan. Kerja jadi jalan. Tuan-tuan kalau ada akaun Facebook, tuan-tuan boleh like dia punya page dia. Dia ada, apa dia panggil apa tu? Bayan Linnas, dia panggil. It's very good. It's very good. Dia merungkai banyak persoalan kemasyarakatan. It's very good. Saya pun baca. Hak dia duk tulis ni, saya baca. Because penulisan dia very ilmiah. Dia ambil segala macam isu. Lah dalam siri nombor berapa ratus lah. Dia punya Bayan Linnas ni. Bayan ni maksudnya penerangan. Linnas kepada orang ramai. Dia ambil daripada sekecil-kecil isu sampailah sebesar-besar isu. Dia tulis satu isu, dia tulis latar belakang isu tu, dia tulis dalil-dalil yang ada dan dia ambil satu stand, satu kesimpulan. Dia ambil di hujung dia. Tuan-tuan boleh dengan tenang buka, baca. Hujah semua berdasarkan dalil. Satu kredit dekat dia, satu pahala besar dia duk generate. Dia dengan tim dia, di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan ni. Masya Allah. Kita kena ada lebih ramai mufti macam ni. Dalam bahasa hari ni dia panggil proaktif. Proaktif. Maksud dia apa? Sebelum orang tanya, kita buat penjelasan dulu. Kita kena ada satu tim ni tim research. Yang mereka ni sentiasa buat research. Apa masalah dalam masyarakat? Apa masalah dalam masyarakat? Dia ambil masalah tu, dia rongkai siap-siap. Dia ambil masalah tu, dia rongkai siap-siap. Bila masalah tu kena dekat kita, kita nak cari. Kita pergi dekat Bayan Linnas dia ni. Cari. Ada dah di situ. Dia dah bagi dah. Kalau ini problem dia, ini cerita dia, dan ini dalil yang ada, dan ini kesimpulan dia. Masya Allah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh pegang dengan apa yang dia tulis. Masya Allah. Banyak pahala dia dapat daripada apa yang dia buat ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan lebih-lebih lagi, dia satu orang yang dari segi ilmunya kita tak ragu. Kita tak ragu dia. Pasal dia memang satu orang yang berilmu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, so dia kata di sini, Nabi SAW bagi tahu, la syai' fil ham. Jangan duk percaya benda-benda ni semua. Cuma yang hampa kena percaya, penyakit ain itu ada. Penyakit dengki yang boleh bawa mudarat itu ada.
Baik, masalah penyakit ain artinya penyakit pandang mata orang yang hasad dengki. Itu sebenarnya ada di dalam syarak kita. Sebagaimana tersebut dalam hadis masalah yang akan datang ini. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Telah berkata Al-Imam Abu Abdullah Al-Mazari. Ada orang baca Al-Maziri. Boleh dua-dua pun. Telah mengambil segala jumhur ulama dengan zahir hadis itu. Dan berkata mereka itu, penyakit ain itu sebenarnya ada. Dia kata. Ni yang kata imam, dia kata Al-Imam Abu Abdullah Al-Mazari ataupun Al-Maziri. Ini pun bukan kecil anak tuan-tuan dia ni. Kita ni bila kita jumpa nama satu ulama besar, kita nak kena tahu siapa dia ni. Tara mana dia ni? Adakah dia ni tara macam ustaz kampung kita yang kita respect sampai bukan-bukan ni? No tuan-tuan, ulama-ulama yang dulu ni mereka dahsyat sungguh dari segi keilmuan mereka. Macam Abu Abdullah bin Ali Al-Maziri ataupun Al-Mazari ni. Oh hebat. Dia orang Tunisia. Orang Tunis. Dia orang Tunisia dia ni. Mazhab Maliki. Dia bukan mazhab Syafi'i. Dia mazhab Maliki. Dia dikenali sebagai nama Imam Al-Mazari ataupun Al-Maziri. Mazari tu ambil daripada nama kampung asal dia. Mazara. Dia ambil daripada situ. Dia wafat umur 83. Baru dia meninggal. Dia ada tulis kitab syarah kepada Sahih Muslim. Yang kita semua duk tahu ni, syarah Sahih Muslim ni ditulis oleh Imam An-Nawawi. Dia salah seorang lagi yang tulis syarah kepada hadis-hadis daripada kitab Sahih Muslim. Kitab dia nama Al-Muallim bi Fawaidi Muslim. Itu nama kitab syarah kepada Sahih Muslim yang dia tulis. Al-Qadhi Iyad. Tuan-tuan pernah dengar nama satu orang lagi yang terkenal, Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad ni, bila orang tanya dia apa dia nak ulas tentang Imam Al-Mazari ni, dia kata Al-Mazari ni satu orang yang alim fiqh dan sangat tinggi akhlaknya. Ulama bagi kredit dekat ulama. Kita merindui suasana ini. Suasana di kalangan sama-sama ulama ni hormat menghormati. Kita nak suasana ni. Tapi yang kita duk jumpa ni, sama-sama ulama duk lawan dah hang aku. Aku dah hang bagi jatuh, hang dah aku bagi jatuh. Dalam kuliah aku sentai hang, dalam kuliah dia sentai. Apa ni? Apa kesudahan dia? Ulama-ulama dulu yang sememang betul ulama, Al-Qadhi Iyad. Dia bila orang tanya dia tentang Imam Al-Mazari, dia kata apa? Masya Allah, dia kata, yang kata Imam Al-Mazari ni alim besar dan akhlak dia sangat terpuji. Dia kata. Dia puji. Dan diceritakan, dia kata Imam Al-Maziri ataupun Al-Mazari ni, dia ni pernah jatuh sakit. Ni anak cerita ni. Dia pernah sakit. Berubat merata. Tak lega. Sehinggalah satu hari orang main habaq dekat dia, dia kata ada satu Yahudi. Dia ni tabib yang terkenal. Dia imam besar dalam Islam, mazhab Maliki. Orang main habaq kat dia, kata ada satu orang Yahudi. Dia ni, Masya Allah, dia berubat. Ramai orang pergi dengan dia rahsia elok. Orang main cerita. Dia pergi. Dan dengan izin Allah, lega. Tapi cerita Imam Al-Mazari ni apa? Masa dia pergi jumpa Yahudi ni nak berubat, Yahudi tabib ni kata dekat Imam Al-Mazari ni, dia kenal ini imam besar dalam masyarakat orang Islam. Dia kata apa? Dia kata kalau tidak kerana aku profesional, dia kata aku tak akan berubat hang. Pasal hang ulama besar Islam. Tu dia tuan-tuan, permusuhan dia dengan orang Islam sampai macam tu. Dia kata tu. Kalau tak kerana aku profesional, aku tak mau berubat hang. Pasal hang imam dalam masyarakat Islam. Tapi kerana aku berpegang kepada profesionalisme aku, okey. Dengan izin Allah, lega Al-Mazari ni. Dengan sebab tu, Al-Mazari ni, dia daripada ulama fiqh dan usul fiqh dan ulama hadis. Dia ni, Al-Mazari ni. Dia terus ubah channel dia, dia pergi belajar bidang tib, bidang perubatan. Dengan kerana tu, dia tak puas hati. Pasal terpaksa pergi berubat dengan Yahudi, dan Yahudi ni pergi pula kata kat dia macam tu, dia tak puas hati. Dia sendiri pergi belajar bidang tib, sehingga akhirnya dia menjadi pakar di dalam pengubatan Islam, sampai dia buat buku tentang pengubatan Islam. Tu dia, tuan-tuan. Dia boleh sampai macam tu sekali. Hebatnya yang dikatakan Imam Al-Mazari ni.
Orang Tunisia. Ni dia ni. Penyakit ni dia kata apa? Penyakit ain ni kata Imam Al-Mazari bukannya dengan jalan mungkin pada akal sahaja. Sebaliknya penyakit ain ni memang ada sungguh, dia kata. Nah, wallahu a'lam. Kalau nak pederai lagi nampak 9:45. Tuan-tuan pun dah tunjuk jam kat saya banyak kali dah. Saya saja buat tak tengok, tapi bila saya tengok naik kata Allah jam lagi besar dari situ 9:45. InsyaAllah yang akan datang dia punya penyakit ain itu ada pihak tak percaya. Dia kata ada pihak tak percaya, kata tengok boleh jadi penyakit. Ada pihak tak percaya. Dan selepas ni dia akan berumai kat kita bukti-bukti sama ada dari segi dalil hadis Nabi ataupun bukti secara saintifik. Bukti secara saintifik. Kata punca daripada mata ni boleh jadi penyakit. Kan siapa buat lagu? Bukan kerana mata apa tu? Mata ni. Dia buat main beberapa, dia bagi 3 contoh. Contoh yang kata eye contact ni boleh jadi sesuatu. Eye contact. Tuan-tuan pernah tengok satu magician. Tak tahu dia ni pun hilang raib mana pi. David Copperfield. Dia tengok kayu api. Dia buat show. Dia tengok kayu api. Dia tengok tu, tapi dia ni mata dia pun macam setan lah. Mata dia pun, kita tengok dia ni mata. Kan? Dia tengok kayu api. Dia tengok tu, mata dia bulat, zoom, nyala api. Itu ciri-ciri yang akan datang ni, dia akan cerita tu. Mata ni, dia ada satu power. Okay? Dia ada contact. Eye contact, dia ada. Kita duduk depan satu orang. Dia menguap. Kita menguap sama. Pasal apa? Tu dia nak bagi tahu kata di sana wujud kontak. Dia wujud kontak. Kita tak mengantuk pun. Kita tengok duduk depan dia, kita sembang dia menguap. Kita apa shot sekali, menguap sama. Nampak? Dia ada tu. Dia ada kontak. Okay? Dan lebih ketara lagi apa dia? Kawan tu sakit mata. Kita duduk renung mata dia, kita kena sama. Kan? Mata merah ni, sakit mata merah. Dia pakai, kita kata macam panca sitara. Dia buka kau menyala biji mata. Allah kita kata. Kita tengok mata dia. Balik-balik dia mula. Tanya dia menyala sebelah tu. Lepas tu dia menyala dua belah. Dia buat main esok ni. Contoh-contoh nak bagi tahu dekat kita bahawa wujud yang dikatakan benda tu. Dan dia akan main pula, akan datang ni apa? Cerita santau angin. Okay? Pasal golongan natural science, dia ada satu bidang sains ni dia panggil natural science. Sains tabi'i, orang panggil. Natural science. Dia deny benda ni. Dia kata tak. Benda kalau you tak boleh proof dengan bukti, benda tu tak exist. Dia kata benda tu tak wujud. Okey, dalam nak menjawab balik kepada geng natural science ni, dia buat main benda-benda macam ni. Santau angin. Wujud tak wujud? Wujud. Dia pakai perantaraan apa? Perantaraan syaitan. Dia nak buat dekat orang yang duduk di tiang tu. Dia nak buat. Dia tengok ya. Benda tu dah pergi. Dia dah perui masuk dalam makanan kau tu. Balik-balik daripada kedai sekali lagi. Sampai-sampai di rumah, dia nak main pukul 11 lebih, pukul 12, dia main merenyam dalam dada ni. Dia main merenyam. Awak ni pelik ni, awak dah rasa pelik kan ni, awak dah rasa pelik ni. Muntah, keluar darah buku. Lepas tu, bermulalah episod merana dalam hidup. Rupa-rupanya, dia sudah kena santau angin. Daripada orang yang nak buat tu, tapi pun dekat dia. Dia duduk daripada jarak jauh aja. Dia tengok aja. Yang tu yang kata al-ain. Dia tengok aja. Kena. Lepas tu dia bangkit pergi. Dia naik motor, dia naik kereta dia pergi. Sini, bawa balik. Baik. Wujudkah seumpama ini punya penyakit? Tajuk akan datang. InsyaAllah. Dia akan cerita dekat kita. Tapi, above all, orang putih kata, kemuncak dia atas sekali apa dia tuan-tuan? Allah izin kata izin. Kita kena pegang yang tu. Kita
pegang Allah Subhanahu wa taala. Minta Allah lindung kita daripada benda-benda macam ni. Kalau terkena pun minta Allah bagi lega. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itulah yang cuba nak disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita. Pasal apa Nabi abang benda ni? Kerana Nabi SAW sayang kita. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.